nak revise balik, nak ulang balik bab yang kita dah pernah belajar lah dulu. Bab 6, sudut dan tangent dalam bulatan. So untuk bab 6, sudut dan tangent dalam bulatan ni dia ada sampai 6.3. Tapi first thing first, you kena tahu dulu bulatan. Sudut ni memang akan ada dalam bulatan. Ada kes yang dia akan duduk dalam luar bulatan. Tapi kebiasaannya, ia hanya melibatkan sudut yang ada dalam bulatan sahaja. Okey. So, kena tahu dulu. Bulatan ada lilitan, ada sektor, ada panjang lengkuk dan sebagainya. Ini adalah basic lah untuk awak tahu. Sebelum kita belajar tangent dan sudut dan tangent dalam bulatan, bagi bulatan. Okey. So, yang pertama, kita ada jenis sudut dalam bulatan. So, untuk jenis sudut dalam bulatan ni, saya bahagikan kepada 4. Okey, so yang pertama, kita akan tahu bila panjang lengkuk sama, automatically sudut akan sama. Tak kisahlah dia punya sudut tu duduk dekat mana, asalkan dia kongsi lengkuk yang sama. So macam mana kongsi lengkuk yang sama ni? Kita ada satu bulatan. Macam ni contoh kita bagi ni. Saya padam je. Saya hitung ni. So kita ada satu bulatan. Dan ada 2, 3 lah. Kita buat jadi 3. Okay. Dia ada 3 sudut. Which is, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. 1, 2, 3. So kita akan ada 3 sudut. So untuk sudut yang pertama, dia daripada A pergi C. A pergi C tu apa? Lengkuk dia. So ini sudut yang pertama A. A pergi C. A, D, C. Sudut A, D, C. Dan yang kedua, kita ada sudut A, B, C. Dan sudut yang kedua A, B, C. Dan yang ketiga, kita ada sudut A, F, C. A, F, C. So, kat sini kita nampak yang lain ni hanyalah huruf tengah saja. Huruf tengah je lain. Maksudnya tempat sudut sahaja yang lain. Tapi dia punya lengkuk tu, maksudnya daripada mana ke mana tu, masih lagi tempat yang sama, lengkuk yang sama. Selagi satu-satu sudut tu fungsi lengkuk yang sama, dia akan hasilkan jawapan yang sama. Jelas tak? Boleh faham? Sampai sini, baru yang pertama je. Okey ke? Kalau okey, ada soalan bagi tahu. So far okey, ini paling senang lah cerita dia. Okey, kalau ada soalan tolong tanya terus ya. Okay, so ini yang pertama. So dia akan kongsi sudut yang sama selagi lengkuk dia sama. Okey, yang kedua, kita akan tengok sudut atau lengkuk yang sama, panjang atau faktor bagi lengkuk. Tadi kita dah tahu dia memang lengkuk yang sama. Sebiji-sebiji. Kalau A, B, C, A, D, C, A, F, C, semuanya daripada A pergi ke C. Semua A pergi C. Okay, untuk yang ni, dia Adam. Kenapa Adam? Ya Adam, kenapa kejap-kejap? Kenapa? Oh, screen delay. Ini, nampak tak bulatan saya yang sekarang ni? Yang ada warna kuning, pink dengan turquoise. Nampak tak Adam? Nampak Okey, so warna kuning tu, tak apa, so okey kasih Sandra. Kalau ni nanti tengok recording lagi faham tau. Sebab ini kita ulang je balik kasih Sandra. Okey, so kalau tengok kat sini Adam, yang garisan kuning, A pergi D pergi C. So A, D, C. Sudut dekat D. Lepas tu yang warna pink, A, B, C. Sudut dekat B. Daripada A pergi C tapi lalu B. Yang ketiga, warna turquoise, A, F, C. Dia daripada A pergi C. So bila permulaan dan perakhiran dia adalah sama, sudut tu jangan tengok lagi. Sudut tu tak kisah kat mana-mana. Tapi bila perakhiran dengan awal dia sama,
So dia akan jadi sama lengkuk, sama panjang lengkuk dia. So bila sama panjang lengkuk dia, sudut dia automatically sama. Dapat tak? Sebab dia kongsi lengkuk yang sama. Lengkuk tu apa benda? Ini lengkuk. Inilah lengkuk nama dia. Dia mula dekat sini, dia berakhir kat sini. So lengkuk dia sama. Dah Adam? Alright. Faham? So buat lagi, make sure faham Okay. So next, yang kedua ialah sudut ataupun lengkuk yang sama panjang ataupun dia faktor. Apa maksud faktor ni? Contoh, kat sini saya bagi ada sama panjang, panjang lengkuk dan juga ada faktor dia. Okay, yang pertama, kalau lengkuk ni 3 cm, sini 6 cm. Macam mana 3 nak jadi 6? Buat apa? 3 nak jadi 6 buat apa? Nah, 3 nak pergi 6 jadi apa-apa? Ya, darab 2. So, bila darab 2, kita dah tahu ini nak pergi sini darab 2, automatically dia punya sudut pun akan darab 2 juga. Dia bukan saja panjang lengkuk darab 2, sudut pun akan darab 2 juga. Dia akan ikut. Kalau darab 4 lah. Sudut pun darab 4 lah. Sama lah juga macam panjang lengkuk. Kalau kata dia bagi sudut 60 dengan 80. Sorry. 60 dengan 30. So, kena darab 2 juga lah. Sama je. Okay, kalau yang ni pula, case dia panjang lengkuk sama dengan sudut. Panjang lengkuk dia sama dengan sudut dia. Kalau ni daripada 60, 10 jadi 60, darab 6. So, kena darab 6 dah dua-dua. Kalau macam ni, ini 3 cm kan? Panjang lengkuk dia 3 cm. Panjang lengkuk dia 3 cm. So, berapa dia punya sudut? Mesti sama. Sebab apa? Panjang lengkuk dia sama. Dapat tak? Boleh faham sampai sini? Okey ke semua? Ataupun memang korang respon lambat? Okay, boleh Tak ada masalah Okay, so itu yang kedua. Yang pertama tadi, lengkuk sama, confirm sudut sama. Yang kedua, kalau lengkuk sama panjang, sudut sama besar. Kalau dia faktor, katalah dia dalam gandaan 2. Daripada 2 pergi 4. So, kena darab 2. So, automatic ni yang lagi satu pun sama jugalah. Sudut pun akan darab 2 jugalah. Sama macam lengkuk. Bergantung kepada soalan dia. Dia darab ke, dia bahagi ke. Dia boleh jadi salah satu lah. Darab ataupun bahagi. Okay. Okay. So, settle untuk yang kedua. Kita pergi yang ketiga. Sudut pada pusat 2 kali sudut pada lengkuk dengan syarat mesti kongsi lengkuk yang sama. So, ini contoh dia. Ini lengkuk yang sama. Dia mula dekat sini, dia akhir dekat sini. Dia mula dekat sini, yang kuning pun sama mula dekat sini. Dia akhir dekat sini juga. So, dia still lengkuk yang sama. Cuma beza satu ni dekat pusat, satu lagi dekat lilitan. Yang dekat lilitan ni akan lebih besar. Besar berapa banyak? 2 kali ganda. So, kalau contoh dekat pusat 80, dekat lilitan rasanya berapa? Kat pusat 80, lilitan berapa? Saya tukar ini. Kalau dekat pusat 80. Kat lilitan jadi 40. Sebab dekat pusat tu 2 kali ganda daripada lilitan. Ingat pusat yang 2 kali ganda. Bukan dekat lilitan. Jangan tersalah. Okay, so settle. Yang penting awak tahu macam mana nak baca.
garisan tu, nak baca segitiga tu, nak baca sudut tu dekat mana. Sebab tu waktu topik ni, saya ajar awak melukis supaya awak faham macam mana lukisan tu dibuat. Apa maksud lengkuk tu? Daripada lengkuk mana ke lengkuk mana? Daripada huruf apa ke huruf apa? Lengkuk tu nak baca macam mana? Bila pandai lukis, tahu perjalanan lukisan tu, insyaAllah lagi senang lah nak buat dia punya lengkuk tu, nak tahu lengkuk dia kat mana. Okay? So ini yang ketiga. Okay, so next, yang keempat. Sudut yang bertentangan dengan hipotenus. Hipotenus apa? Garisan yang paling panjang. Sudut yang bertentangan dengan garisan yang paling panjang confirm 90 darjah. Macam mana kita nak tahu dia tu hipotenus? Hipotenus nak tahu dia satu je. Dia akan lalu dekat pusat. Selagi garisan tu tak lalu dekat pusat macam yang contoh ni, dia pusat kan? Dia lalu dekat pusat. Selagi tak lalu dekat pusat, maksudnya dia bukan hipotenus. Dia mesti wajib lalu dekat pusat. Selagi tak lalu dekat pusat, walaupun awak nampak dia macam panjang je, macam hipotenus ke, tak boleh. Dia hanya valid untuk yang lalu dekat pusat sahaja. Lalu dekat pusat sahaja. Lalu dekat diameter lah, jadi diameter lah garisan dia tu. Okay, boleh? Faham sampai sini? Nombor 4? Ada soalan nak tanya? Kalau dia bukan dekat opposite, dia dekat bucu lain. Okay, bila soalan dekat bucu lain, maksudnya awak kena kira sendiri. Awak kena kira. Nak tak nak kena kira. Contoh saya bagi contoh bagi soalan. Okay, dia bagi tahu macam ni. So dia bagi tahu sini, kata sini 40. Sini X. Dia suruh cari X tu berapa. Macam mana nak cari? Awak tahu 40 je ke? Kau ada tahu yang lain juga. 90 tolak 40. Okay. Memang betul 90 tolak 40. Tapi kalau awak tunjuk macam tu, awak faham. Tapi saya rasa kawan awak tak faham. Okay. Macam mana nak buat dia? Satu segitiga berapa sudut? Ya, masih buat macam tu. So, kita tahu. Kat sini dah tahu dah 90. Sebab apa dia memang 90? Sebab dia bertentangan dengan diameter. So, 180 tolak 90 tolak 4. So, macam tu lah cara kira dia. Okay. Ada soalan? Dia mesti akan, walaupun dibagi satu sudut, sebenarnya dia ada clue lagi satu yang dia akan bagi. Cuma kita lah perasan ke tak perasan cerita dia. Macam tu. Okay, ada soalan? Nak tanya? Sampai nombor 4 ni. So, saya harap korang dapat refresh lah. Belum baik saya tahu lagi. Okay, so yang keempat ini. Okay, so settle lah 4 benda dalam 6.1. Okay, cuba senaraikan 4 benda yang tadi yang kita buat tu. Senaraikan dalam ayat yang paling simple yang awak faham. Apa benda daripada keempat-empat tu? Semua orang wajib senaraikan. Kalau tidak saya kick. Senaraikan. 4 isi penting lah dalam keempat-empat tu. Contoh yang pertama kan. Okay, bila kongsi lengkuk sama, sudut sama. Tulislah lengkuk sama, sudut sama. Yang kedua apa dia? Yang ketiga apa dia? Yang keempat apa dia? Saya nak tengok apa yang korang faham. Buat ayat sendiri je. Saya nak tengok kefahaman you all je. Okay, boleh tulis sekarang. Saya bagi masa 2 minit. Boleh cepat. Adam, tulis daripada nombor 1, 2, 3, 4. Tulis itu nombor berapa? Tulis nombor 1, 2, 3, 4. Nombor 1 apa awak faham? Okay. Zulaika, tadi kan kita dah tengok balik 4 jenis sudut yang kita dah belajar dalam 6.1 jenis sudut kan dalam bulatan. Okay, so saya nak buat ayat yang simple untuk keempat-empat jenis sudut tu. Contoh yang pertama tu, kalau sudut sama, lengkuk sama, sudut sama macam tu. Tapi saya nak you all bubuh nombor 1, 2, 3, 4, 4 semua orang kena tulis.
Bukan salah satu empat-empat. Contoh saya tulis. Nombor satu ini. Nombor dua ini. Nombor tiga ini. Macam tu. Buat simple je, ayat simple je. Saya nak tengok apa yang awak faham. Kalau sesat saya boleh lah, betul kan? Tulis ayat simple je. 1, 2, 3, 4. Okay, saya bagi masa sampai pukul 8.57. 3 minit saya bagi masa untuk fikir. Umar tulis Umar nombor berapa tu? Kenapa saya suruh tulis nombor? Sebab takut kalau you tak tulis nombor, rupanya awak cakap pasal benda lain. Tapi kefahaman awak benda lain. So kena tulis nombor. Tulis terus 1, 2, 3, 4 sekali je. Sampai 8.57 saya tunggu. Okay, semua orang dah tulis kan? Okay, saya tengok berapa orang dah tulis ni. 1, 2, 3, 4. Okay, baru 4 orang. Lagi. Cepat. Saya nak baca ni. Okay, Umar 1, 2 dah bagi, 3, 4. Okay, lagi. Saya suka macam idea tulis ni. Tapi saya faham macam Audi ni dia mungkin nak tap kan tapi dia akan tersend. Apa saya faham. So saya baca Keluar pula. Okay. So kita baca daripada atas. Dia. Sudut sama lengkuk sama. Sudut atau lengkuk yang sama panjang. Pusat dua kali ganda bukan lilitan. Bukan pada pusat dua kali ganda bukan lilitan. Opposite dengan segitiga jadi bukan opposite dengan segitiga. Opposite dengan diameter. Kalau awak tulis X opposite dengan segitiga tu dia bukan 90 darjah lagi. Kurang tepat Amalia saya rasa nama dia. NM. NANA. Kurang tepat yang keempat. Okay, next.
Lengkok sama, sudut sama. Sudut atau lengkok sama panjang. Pusat 2 kali lilitan. Okey, satu lagi Zulaika. Nur Amalia Batrisha. Sudut atau lengkok yang sama panjang. Pusat darab 2 kali dari lilitan. Theta atau oposit dengan diameter sama dengan 90 darjah. Okey. Boleh. Kalau lengkok sama, sudut pun sama. Tengok ukuran dekat luar dia bagi berapa kali ganda sama juga dengan sudut dulu. Okey, betul? 3 pusat, 2 kali ganda dari sudut atas. Okey. Hypotenuse mesti 90 darjah. Yang bertentangan dengan hypotenuse ataupun diameter awak ni. Saya suka ayat awak walaupun dia macam kampung je kan. Cakap-cakap biasa je tapi saya faham apa yang awak sampaikan. Okey, Umar. Sudut kena sama dengan lengkok. Bukan kena sama. Lengkok sama, sudut pun sama. Bukan sudut kena sama dengan lengkok. Maksudnya bukannya sudut 3 cm, lengkok 3 darjah. Bukan Ayat tu kurang tepat sikit. Pusat 2 kali ganda. Okay. Opposite dengan diameter 90 darjah. Nombor 2 tadi mana? Semua di atas tadi. Sudut atau lengkok yang sama panjang, kongsi sifir yang sama. Bukan sifir. Macam mana nak cakap kan? Sudut lengkok yang sama panjang, kongsi sifir. Kongsi sifir pun boleh lah. Dia macam nak cakap gandaan sebenarnya. Okay, Umarda, ideal lengkok sama, sudut sama. Panjang lengkok lain, sudut lain. Pusat 2 kali ganda bukan lilitan. Lilitan separuh pusat. Tak, lilitan separuh pusat apa ni ideal? Tak faham. Alamak, trying to reconnect lah pula tak ada internet. Ideal Ashman, cuba betulkan sikit ideal. Ayat awak tu. Dia macam tak tepat. Alamak, ayat kenapa lah. Internet masalah. Okay, jom buka. Sharing. Sekejap, saya sharing tak? Okay. Okay. Zulaika lengkok sama sudut lengkok panjang pusat diri hypoxemia. Okay. Kalau ada sekejap. Dengar tak suara saya? Lengkok sama.
Alamak, saya tertutup mic ke? Okay. So sekarang, tadi dengar tak saya cakap? Ke saya tertutup mic? Tak apa, saya ulang balik lah. Dengar tak saya cakap tadi? Ke saya tertutup mic? Tak perasan? Ya Allah, aku ni tertutup mic rupanya tadi. Okay. So kita dah belajar 4 lah tadi. So yang pertama, sudut yang sama, lengkuk. Lengkuk sama, confirm sudut sama. Ni bukan cerita sama panjang lagi. Ini cerita lengkuk yang sama. Sebiji-sebiji. So kalau lengkuk sama, confirm sudut sama. Yang kedua, lengkuk sama panjang, sudut sama besar, atau kalau dia gandaan, dia akan jadi gandaan juga. Contoh, lengkuk tu yang bengkok tu lah kan. Lengkuk tu katalah dia 4, satu lagi lengkuk tu 8. So, yang dibagi tu hanyalah untuk 8. Kalau katalah untuk 8 tu sudut dia 40. So, untuk 4 tu, kenalah 40 bahagi 2. Sebab 4 dah jadi 8 darab 2 kan. 8 jadi 4 bahagi 2. So, bukannya lengkuk sahaja yang kena bahagi untuk dapatkan lengkuk lagi satu. Sudut pun akan bahagi nombor yang sama juga. Saya rasa nombor 2 ni lah korang macam pening sikit. Okay, nombor 3. Sudut di pusat 2 kali sudut di limitan. Okay. Then last sekali yang keempat, bila ada sudut yang bertentangan dengan diameter. Diameter tu hypotenuse lah dalam bulatan. Selagi dia tak duduk dekat diameter, dia bukan hypotenuse. Mesti lalu dekat pusat bulatan. Mesti langgar pusat bulatan baru kita kira dia hypotenuse ataupun diameter. So selagi dia tak duduk, tak kira So sudut yang bertentangan duduk berdepan dengan diameter, dia akan hasilkan sudut 90 darjah. Okay. Boleh tak? Clear? Dah ingat dah semua orang? Dah yakin nak jawab? Clear tak? Ada soalan apa nak tanya? InsyaAllah. Apa dia Adam? Saya explain balik je yang tadi. Pasal sudut tu. Okay, so sekarang saya nak you all buat 6.1. Soalan nombor 1 sampai nombor 12. Semua sekali. Sempat siap je sebenarnya. Kalau saya bagi masa 30 minit pun sempat siap je sepatutnya. Okay, so saya bagi masa 30 minit sampai pukul 9.45. Boleh tak? Sampai 9.45. Siapkan 6.1. Boleh tak? 6.1 saja. 6.2 tak payah. Pusing. Soalan 1 sampai 12. Okay, soalan nak tanya? Boleh buat betul-betul. Kalau boleh, cuba jangan tengok nota. Tapi kalau rasa memerlukan nota, bukalah. Okay? So, boleh mula sekarang. Nanti saya akan petik nama seorang-seorang untuk jawab soalan ni. Ada 12 soalan ni. Cukup je semua orang jawab soalan satu. Okay, so boleh mula sekarang. Ada soalan buka mic tanya je. Saya ada kat sini.
Okey ke semua? Semua orang okey ke? Boleh jawab ke? Cuba buat semampu yang boleh. Ada masa lagi ni, cuba. Cikgu soalan nombor 5. Saya dapat jawab sampai nombor 5. Okey, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa, it's okay. It's okay, cuti biasalah. Tak apa, it's okay. Buat je mana yang awak sempat. Jadi kita bincang. Cuba buat dulu. Cuba sehabis baik. Buat masa ada lagi ni. Banyak lagi masa. Saya bagi sampai 9.40. Cuba. Cuba corner kod tu, corner kod ni, corner kod tu kan. Mana boleh dapat jawapan.
Okay, 8 minit lagi ya. Lepas kita akan bincang. Make sure you all buat. Saya akan petik nama.
Okay, ready semua? Kita dah bincang dah. Dapat tak siapkan? Tulis sikit dah siap sampai nombor berapa. Dapat siapkan sampai nombor berapa je. Yang mana yang berjaya. Tulis sikit kat chatbox. Kita nak bincang dah. Seminit lagi. F 7 7 5 5 C 7 sampai 5 9 10 12 tip 11. Okey, alamak sikitnya Pak Kursi baru sampai nombor 2. Sikit betul buat. Main ke apa ni? Okey. So, saya dah nak bincang tapi pula. Tapi saya nak you all please respond. Tolonglah respond. Bila saya tanya tu respond. Barulah saya tahu korang ni faham ke tak faham kan. Okey. So, kita akan mula. Share screen. Start now. So, saya dah set jawapan dah. Okay, so kita akan buat yang ada atas ni lah. Yang mudah kan. Okay, so 6.1. Okay, so untuk 1A jawapan dia 40. 1B jawapan dia 32. Dan 1C jawapan dia 55. Sekejap. So, saya like ni. Okay. So, ini jawapan dia. Macam mana? Okay, macam mana pula? Okay, ini pakai nombor berapa punya rules lah. Kita panggil rules lah kan. Peraturan nombor berapa. 1, 2, 3 ke 4. Ni, soalan nombor 1 ni. Rules nombor berapa? 1, 2, 3, 4. Rules nombor berapa? Rules nombor 1. 1 ke 2? So, dia pakai rules nombor 1 sebenarnya. 1 apa? Yang dia kata, kalau dia guna lilitan yang sama, lilitan pula dah, lengkuk yang sama akan dapat sudut yang sama. Ini adalah rules nombor 1. So, ada siapa salah? Nombor 1 ni? Ada yang salah ke? Ke semua orang betul? 1 of course, main dia. Lepas nombor 1 kan? Okay, so center nombor 1. Kita akan move kepada nombor 2. Okay, sebelum tu. Nombor 2 ni pakai rules nombor berapa? Nombor 2 pakai rules nombor berapa? Nombor 2 pakai rules nombor 2 which is yang kalau lengkuk sama panjang, confirm sudut sama panjang. Kan yang ni. Dengan dia pakai apa? Kalau dia punya sudut lengkuk dia ada gandaan lah, boleh bahagi atau boleh darab untuk dapatkan satu sama lain, kita akan guna macam tu. Okay? Alright, so 1A, A2A 45 darjah, B 25 darjah, C 35 darjah, D, okay, macam mana saya dapat? Saya tahu daripada 15 nak pergi 5, kita kena bahagi 3. So sebab tu lah 54 bahagi 3 juga. Sebab dia punya lengkuk ni daripada 15 nak jadi 3 kena bahagi 3.
So sebab itulah dia punya sudut pun kena bahagi 3. Faham tak sampai sini? Skrin saya delay sangat ke? Sangat lag ke? Skrin saya lag sangat ke? Kak Adam je nampak skrin saya lag. Semua orang nampak skrin saya lag. Lag ya, kejap. Tak adalah lag sangat. Sekejap saya cuba tukar lain je. Tukar lain je aku ni. Cikgu, kalau saya buat eksperimen, boleh. Saya lagi suka sebenarnya macam tu. Saya sebenarnya lagi suka macam tu. Buat dalam bentuk nisbah. Saya sangat suka ni. Sebab apa? Sebab sebab nisbah ni tak takut pula aku cakap dengar. Saya lagi suka kalau awak guna nisbah sebab nisbah ni bukannya untuk topik ni saja boleh guna. Untuk semua topik boleh guna. Hello, dengar? So, untuk semua topik boleh guna kaedah nisbah ni. Macam siapa guna ni. Nur Alia ni guna. Alia guna ni saya sangat suka lah. Mesti buat per. Tapi kena ingat lah. Yang kita nak cari tu mesti letak dekat atas. Cikgu bincang soalan apa tadi? Ini ni. Ni saya bincang D. Baru sampai D je dalam. Okay. So D ni dia pakai nombor 2 juga. Kalau dia punya lengkuk tu ada kaitan. Maksudnya dia boleh bahagi ke, boleh darab untuk dapat satu sama lain. So kita akan buat sudut pun darab ataupun darab bahagi satu sama lain. So contoh yang ni. 15 nak jadi 5 bahagi 3 kan. So 54 bahagi 3. Okay, macam Alia buat macam ni. Saya lagi suka buat macam ni sebenarnya. Macam Alia buat ni. Okay, so Alia, kita tahu sekarang ni kita nak cari sudut kan. So sebab nak cari sudut tu mesti letak dekat atas. X per, so yang sudut tu, yang tak tahu tu, dia punya lengkuk ialah 5. Sama dengan 54 per 15. Lepas tu pindahkan je 5 ni pergi sini. Hilang pula 5 aku. Jadi kalau type kat sini memang kadang hilang. So, sekejap saya tulis kat sini ya. X per 5 sama dengan 54 per 15. So, untuk dapatkan, pindahkan 5 ni pergi belah kanan. So, X sama dengan 54 per 15 darab 5. So, X sama dengan 18. So, sama je jawapannya. X sama dengan 18. Boleh faham tak? Dapat tak ni? Dia laju sangat. Dapat Saya sebenarnya lagi suka kalau you all guna cara ni. Guna cara ni. Lagi saya sangat suka. Sebab bukan boleh guna untuk topik ni je. Topik lain-lain pun boleh juga. Okay? Okay, so D 18, E 66 dan F 48. So macam ni saya buat. Tengok ni. Ni 8 nak jadi 4 darab 2. So automatik lah. Kalau sini darab 2, kalau pergi belah sini lah bahagi 2 kan. Kalau pergi terbalik kan bahagi 2. So kalau daripada sini darab 2 lah. 33 darab 2. So yang ni kita ada yang kecil. So daripada yang kecil nak jadi besar. So darab lah. 7 darab 2, 18. Yang 14. So 24 darab 2 dapat lah 48. Okay, so sampai nombor 2. Ada sesiapa salah? Nombor 2 A ke, B ke, C ke, D ke, E ke, F ke. Bagi tahu je. Baru saya boleh figure out kenapa awak salah. Kalau awak diam saya tak tahu. Okay, semua orang betul Ada yang salah ke? Bagi tahu je kalau ada salah. Betul. Alright. Okay. Okay, Alhamdulillah. Okay, next nombor 3. Dia suruh tuliskan hubungan antara sudut-sudut tu. So, just bagi tahulah.
A, B dengan C ialah sama. Sebab apa? Dia adalah kongsi lengkuk yang sama. Nombor satu. A, B, C sama. E dengan D sama sebab kongsi lengkuk yang sama. Dan B, X dengan Y pun sama. Sebab apa? Panjang lengkuk dia sama. Which is rules nombor 2. Okay, next. Nombor 4. So, ini yang rules nombor berapa ni? Ini rules nombor berapa? Yang keempat ni. Dia pakai rules nombor berapa? Rules nombor 3. Yang mana? Sudut 2 kali ganda daripada lilitan. Sudut mesti 2 kali ganda. So, kalau ini 55, 2 kali ganda dapatlah 110. Maksud yang ni nampak macam berbeza kan B ni kan? Tapi sebenarnya dia adalah sudut yang sama. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Nampak? Dia start kat sini, dia akhir kat sini. Dia tetap pada tempat yang sama. Dia rasa banyak sangat saya buka ni. Dia jadi slow. Okay, so ini nampak macam berbeza tadi kan saya tunjuk kan. Nampak macam berbeza tapi dia sebenarnya mula dekat tempat yang sama, akhir dekat tempat yang sama kat sini. So dia still kongsi lengkuk yang sama. So bolehlah buat sudut dekat pusat 2 kali sudut pada lilitan. So ini saya buat 80 bahagi 2, 40. So ini pun sama juga. Kita akan pakai lengkuk yang sama. So 120 bahagi 60. So ini yang pertama. Tiga kali sekarang yang bagi nampak. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Nampak? Mula dekat sini, berakhir dekat sini. Dekat tempat yang sama. Cuma sudut je duduk dekat tempat lain. So, C 60, D 105, E 90. So, E ni pakai yang mana ni? Pakai rules nombor berapa E ni? Nombor 3 lagi ke? Ini pakai nombor 4. Inilah hypotenusnya. Dia mesti lalu dekat pusat. Baru dah dapat sini ni 90. Perlu kira ke tak perlu? Semua orang tahu benda ni. Bukan semua orang kena tahulah. Okay, so next F. So F pun kita boleh tahu juga ini satu garis lurus yang kena dekat pusat which is diameter. Di jawapan dia 105. So confirm lah kat sini 90. Satu segitiga 180. 180 tolak 90 tolak 40 dapatlah 20. Okay, so sampai F. Boleh tak? A, B, C, D, E, F. Okay, salah nombor berapa bagi tahu? Matematik. Berapa dia? 4 lah. Kenapa tadi sampai nombor 2 tu? Fakrushi, awak sampai 2C tapi awak diam je. Tak cakap pun tak faham ke benda ke. Kau diam je tapi sampai 2C je. F tu 20 jawapan dia, 20. Okay, salah nombor berapa? Senaraikan sikit salah sampai nombor berapa? Salah sampai nombor berapa? Yang mana satu yang salah? Nombor berapa? Okay, semua betul ha. Kalau semua betul bagi tahu. Semua betul cikgu. Saya cuma awang gitu. Ke 50. Oh, saya salah kira ke? Sekejap. Saya salah tengah kereta. 40 tolak 90 tolak 40. Oh, sorry. 50. 50, 50. Jalan kira dah betul lah. Tulis salah. 50, 50. Sorry. F 50. Thank you tolong betulkan Auni and Zulaika. Nanti lagi. Okay. Dah? Semua orang dah? Okay, tulis sikit salah nombor berapa?
Okay. Kadang kat sini keluar chat lambat lah. Kenapa pula? Okay. Betul semua, betul semua. Yang boys ni, krik-krik lah. Tak tahu dah pergi mana yang boys ni. Okay. So kita sambung. Kat sini keluar tau. Dekat saya punya handphone tak keluar chatnya. Lambat handphone. Okay, so next kita sambung lagi. GHI. Okay, untuk GHI ni senang je, bahagi dua juga. Okay, cuma untuk H, awak kena tengok sini. Kita memang tahu sini 90. Tapi dia nak tahu X tu berapa. So kat sini ada berapa? Ada 5X. So 5X sama dengan 90. So X sama dengan 90 bahagi 5 dapatlah 18. Ini 360 bahagi 220, tolak 224 sebab yang kongsi lengkuknya di sini. Di bawah ni. Yang atas tak kongsi lengkuk. Tapi satu bulatan 360 darjah. So sebab tu dah saya buat 360 tolak 224 untuk tahu dekat biru tu berapa. Sudah tahu kat biru tu berapa, baru boleh bahagi 2. Sebab ini yang kongsi lengkuk yang sama. Ini lengkuk yang sama, ini lengkuk yang sama dia. Yang 224 tu tak kongsi lengkuk sama Okay, dan I tu dia dah bagi tahu kat sini 90 sebenarnya. Cuma dia tak tulis, kita kena tahu sendiri, kena alert sendiri. Sebab daripada sini, dia adalah diameter. So, bertentangan diameter 90 darjah. So, 180, 1 segi 3, tolak 90, tolak 25, dapatlah jawapan dia 65. So, G 68, H 18, dan I 65. Okay, ada salah? Salah dekat G. Mungkin tak perasan iaitu bukannya sudut yang dicangkum sama kan. Ada betul ada salah. Salah apa dia Adam? Salah G. Man salah G. Zulaika salah G juga. Salah dekat G. Mungkin you all tak perasan lah dekat G tu. Sudutnya dekat bawah Kalau sudut pusat tu mesti sudut yang dicangkum kat bawah. Dekat atas kita tak kira. H dengan I betul lah Yang lain H dengan I betul. So, Alhamdulillah. Maksudnya faham lah juga. Ingat dah juga. Okay, so next. Alhamdulillah. Okay, so nombor 5. Nombor 5 ni nak guna apa ni? Yang rules nombor berapa? Nombor 5 ni. Auli cakap nombor 2. Yang lain? Nombor berapa ni? Nombor 5 ni? Nak pakai peraturan yang mana satu? 1, 2, 3, 4. Ada 4 peraturan. Mana satu untuk soalan nombor 5 ni? Ya, nombor 2 yang kata kalau nombor tu kita boleh bahagi, kita akan guna bahagi. Kalau darab lah. Tapi saya suka macam yang Alia buat tadi, guna nisbah. Nisbah lagi cun lah kita cakap kan. Jawapan dia lagi tepat lah. Tak adalah awak macam fikir, macam mana jadi 21? Cikgu kalau segitiga 180 tolak 90, tolak angle, ya betul. Betul. 90 tu depan garisan diameter tu. Berdepan dia, opposite dia, mesti 90. Depan garis panjang. Okay? Okay, so untuk nombor 7, okay, saya dah tak tulis kat sini dah. Saya tulis kat sini. Ni dia. Okay, so untuk nombor 5, dia 195. Ni nampak. Saya guna macam Alia guna tadi. Saya guna kaedah nisbah. Sebab bagi saya nisbah lagi senang sebenarnya. Katalah saya tak tahu 7 darab berapa je 21 ada ke kan? Tak ingat lah kononnya kan. Tak dapat nak brain. Tak boleh nak fikir.
So pakai je kaedah nisbah. Tak payah fikir darab berapa ke, bahagi berapa ke. Terus guna kaedah nisbah terus dapat jawapan 65. So untuk 5A jawapan dia 65. Untuk 5B jawapan dia 36. Sebab apa? Dia punya panjang lingkup dia sama. So bila panjang lingkup sama, automatically sudut akan sama juga. Dia tak akan berbeza. Okay, so untuk C saya guna juga cara macam tadi, guna kaedah nisbah. Yang tak tahu which is X mesti letak belah atas. So sudut dengan sudut lah. Sudut dekat atas, panjang lingkup dekat bawah. Tapi janganlah pergi campur panjang lingkup orang ni dengan sudut orang ni. Tak boleh lah. Kalau dia punya sudut, dia lah punya panjang lingkup. Tak boleh campur. Kena sama je kat situ. So dapatlah X sama dengan 86. So 5A 65, 5B 36, 5C 86. Okay, siapa betul semua nombor 5? Betul semua nombor 5. Betul. Okay, bagus. Good job. Okay, bagus, bagus. Dua orang betul semua. Yang lain? Salah. Betul. Betul. Okay. Okay, bagus. Okay, so kita akan sambung lagi. Sikit lagi. Okay, next kita akan tengok soalan nombor 6. Soalan nombor 6 saya letak kat bawah ni. Okay, so kita akan mula dengan nombor 6 dulu. Dia kata, Raja di sebelah, di sebelah O ialah pusat bulatan, POR, QOT dan QS ialah garis lurus, cari nilai X. So, dia suruh cari nilai X. So, dekat sini sebenarnya yang kita boleh nampak, first thing first yang kita nampak ialah 90 darjah ini. Sebab apa? Dia depan garis diameter. So, berdepan automatiklah dia 90 darjah. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, boleh nampak 55 ni. Kenapa saya cakap boleh nampak 55? PQS dengan PRS ialah lengkuk yang sama. So kalau lengkuk sama, confirm sudut sama. So itu 55 punya cerita lah. Okay. Alright. So dah settle sampai situ. Okay, so kita dah tahu. Okay. Ini 90, ini 55. Sekejap saya padam dulu. Saya tak nampak. Okay, so itu 90, itu 55. Okay. Sekarang ni, macam mana saya tahu ini 30? Sebab ini adalah segitiga sama kaki. Macam mana saya tahu sama kaki? Daripada O pergi P dengan O pergi Q jarak dia sama. Walaupun tak diberi daripada soalan, macam mana saya tahu sama? O pergi P dengan O pergi Q ni apa kita panggil dalam bulatan? Siapa tahu? Dia punya apa? Dia punya jejari. So, bila dia pakai jejari, maksudnya dia mesti sama kaki lah. Sebab tu saya tahu dekat sini 30 juga. Sebab belah sini pun 30. Macam tu saya tahu 30. So, bila saya dah dapat 30, saya pun, oh ni dah ada 90. Saya highlight Oh ni dah ada 90. Ini dah ada 30. Oh belah sini tak tahu lagi lah. Kalau tahu je belah sini atas ni, confirm boleh cari X tu berapa. So, macam mana saya cari? Itu dah tahu 30. Total dah tahu 55. So, saya buat 55 tolak 30. Dapat dah 25. Dekat sini 25. Dekat sini dia ni. Ini 25. Ini 90. Ini X. So, gunalah 180 tolak 90 tolak 25. Dapatlah 65. So, mungkin saya rasa kalau awak tak dapat soalan nombor 6 ni, mungkin tak nampak itu ada segitiga sama kaki. Tak alert lah maksudnya itu je jari. Okey, siapa betul nombor, siapa salah, sorry. Siapa salah nombor 6? Siapa salah nombor 6? Mengaku. Ni, Amalia salah. So, Amalia buat macam mana Amalia? Yang salah tu. Saya skip, Zulaika skip. Salah dekat mana? Tak buat, awak ni tak buat.
180 tolak 55. Okay. Tu je. Okay, so saya dah explain ni, faham tak? Macam mana nak cari dia? Faham ke tak faham? Okay, tak apa. Faham macam mana nak buat? Boleh Alright. So next, nombor 7. Kita try habiskan kelas awal sikit hari ni. Okay. So nombor 7. Raja di sebelah menunjukkan sebuah semi bulatan, separuh bulatan dengan diameter AOB, AC, OD, OC dan BD. Garis lurus. Diberi lengkuk AD sama dengan lengkuk BC. Maksudnya panjang AD ini dan ini sama panjang. So kalau sudut yang lengkuk yang sama panjang akan kongsi sudut yang sama. So kita tengok. Apa yang pakai lengkuk AD ni? A pergi D. Lepas tu kita pakai warna lain merah. C. Pakai warna pink juga. C pergi B. So sebab itulah dekat bawah ni boleh dapat 32. Sebab dia sama panjang dengan AD. AD tu sama panjang dengan BC. BC lengkuk dia akan dapat sudut 32. So AD sebab sama panjang dengan BC akan dapat sama juga 32. So dapatlah Y. Okay. Dapat 32. Itu yang pertama lah. Okay, 32 tu dekat bawah kan. So macam mana saya dapat 32 dekat Y? Sebab ni. Sama juga jari. Ini saya padamkan pada warna merah. Tadi kan dapat 32 kat situ kan? Okay, so sekarang ni kita tahu 32 tu dekat bawah ni. Bisa sangat nak pula pakai highlighter. Okay, so 32 tu berada di sini. Segitiga ni. So kalau sini 32, O pergi A ni jejari. Dan O pergi C pun jejari juga. So sebab itulah sudut Y sama 32. Sama macam cerita sebelum ni tadi. So sebab guna jejari, dua-dua kaki tu sejari. So maksudnya dia adalah segitiga sama kaki. So sudut dia akan samalah. Okay, so kita pun dapat lah. Okay. So macam mana dia dapat X tu? X tu 90 tolak 32 dapat 58. So macam apa dapat tu? 90 tolak 32 tu. Okay. Ini diameter. Ini segitiga untuk kita cari X. Dia ada banyak segitiga dalam ni. So ini segitiga yang saya guna untuk cari X. So ini 32. Ini 32. So kita tahu sini 32. Sini pun 32. Macam saya tahu situ 32 daripada sini. Nampak tak? Faham tak? Faham tak sampai sini? Banyak segitiga dalam ni. So saya dapat 32 sebelah X ni sebab daripada sini. Biru ni dengan biru ni dia sama. Segitiga sama kaki. Dan macam mana saya tahu X dengan sebelah dia tu 90 sebab dia berdepan dengan diameter. So sebab itulah X tambah biru ni dapat 90. So nak dapatkan X 90 tolak 32. Mana datang 32? Ini dengan ini sama sebab segitiga sama kaki. So dapatlah 58. Y 32, X 58 tambah jadi 90. Faham tak ni? Risau pula saya sebab banyak segitiga. Takut awak tak nampak benda tu. Dia memang kena cari betul-betul sampailah dapat. Kan kita tak tahu jawapan kita betul ke salah kan. Tapi cari logik. Macam saya, kalau soalan macam ni waktu saya sekolah dulu, saya cari je semua sudut yang saya boleh cari. Walaupun sebenarnya saya tak guna pun sudut tu. Dia memang akan buang masa sedikit. Tapi dengan cara awak cari sudut tu, mungkin dia akan bagi awak macam idea. Oh tak perlu pun ni sebenarnya macam ni. Tak apa, take time sikit asalkan jawapan betul. Okay. Siapa yang betul? Nombor 7. Ada yang betul tak? Nombor 7 ni. Dia betul kan nombor 7?
Faham, tapi confuse sebab banyak segitiga. Ya, betul. Memang banyak segitiga. Awak tengok je betul. Ada yang betul ke? Tak ada yang betul. Semua orang salah. So, tolong buat pembetulan Okay, so saya bagi tengok sekejap. 6 dengan 7. Sebab kita ada sampai 12 ni. Sekejap je saya bagi masa. 1 minit untuk tengok. Dan fahamkan. Betul ya. Okay, so dah Okay, so next. Ini tak masuk. Okay, so next nombor 8. Okay, so raja di sebelah menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O. ROU ialah diameter bulatan itu. Lengkuk PQ, lengkuk P sama dengan lengkuk PS sama panjang. Cari nilai X dan Y. Okay. So kat sini dia bagi gambar kosong. Sebenarnya dia hanya bagi 35 sahaja. Okay. So daripada 35 ni kita boleh tahu. Ini kan lengkuk sama. So kalau lengkuk sama, confirm lah sudut dia akan sama. So sebab tu dah saya boleh dapat yang biru tu. 35. Itu yang pertama. Dia sebenarnya step dapat sudut tu tak kisah. Yang penting dapat jawapan. Ada orang kona kot ni jalan dia kan. Ada orang kona kot ni. Tapi cikgu awak akan check. Logik ke tak logik budak ni. Kadang-kadang dia hentam betul. Tapi kalau hentam bangkar lah. Walaupun betul kira jawapan salah. Sebab tak faham macam nak awak dapat. Okay. So dapatlah 35 warna biru tu. Okay, lepas tu saya tengok ini pula. Diameter. Kena dekat diameter. Seberang dia 90 darjah. So dapatlah biru tu 90 darjah tu. Okay. And then sekarang misi untuk mencari X dan Y. Okay. Untuk X, untuk belah sini, 35 ni, sebab kita pakai yang sama tadi. Dia jari. So dia jadi sama kaki kan. So sebab tu lah dia dapat 35 juga belah sini. Merah ni, saya buat merah pink tu kan. Dapat juga 35. So, dah dapat 35, bolehlah guna 90 tolak 35, dapatlah 55 untuk yang atas ni pula. Dapatkan 55. Okay. So settle untuk 55. Baru sampai situ saja. Kita tak dapat X berapa, Y pun tak dapat lagi berapa. Okay. So saya padam dulu yang ni. Okay. So isu dia sekarang, X dengan Y duduk dekat-dekat kan, dekat tempat yang sama. Okay. Okay, untuk X, ada satu lagi cara untuk cari dia. Dia adalah 2 kali sudut di lilitan. Lilitan 2 kali sudut, bulatan 2 kali sudut pada lilitan. Ini. Okay, S pergi R, SOR ataupun SUR, dia pakai lilitan yang sama. So, X ni 2 kali 35. So, kat sini boleh buat 35 darab 2. Pun betul juga 70. Ataupun macam saya guna saya guna yang ini. Saya guna kat sini. Ni kan satu garis lurus kan. Ini satu segitiga. Kita dah tahu sudut sini 35, sudut sini 35. So saya boleh cari sini. Saya dapat 110. Lepas tu X tu kan satu garis lurus. Sini X kan. So kalau sini dah 110.
So 180 tolak 110 dapat juga 70. Faham tak? Sebab tu saya cakap topik ni dia jadi susah. Bukan susah lah, dia jadi macam memeningkan you all sebab dia ada banyak cara. Kalau guna cara yang darab 2 pun dapat 70. Kalau guna cara tolak satu garis lurus pun dapat 70. Tapi jawapan dia memang akan sama. Takkan berbeza. Walaupun awak guna cara ke guna orang cakap peraturan yang mana satu pun jawapan dia tetap sama. Okay, dapat tak sampai sini? Sampai X sama dengan 70. Sampai. Okay, faham Okay. So bila dapat X sama dengan 70, bolehlah kira Y. Sebab apa? Y tu kan duduk satu dengan X tu kan. So X ni dah tahu dah 70. So sini dah tahu 55. So bolehlah buat 180 tolak 55 tolak 70. Dapatlah Y tu 55. So X 70, Y 55. Untuk soalan 8. Okay, dapat tak soalan 8? Boleh faham? Siapa salah? Siapa yang salah? Faham-faham jangan tak ingat pula. Okay, siapa salah? Saja aku tak nak tanya siapa betul. Saya tak sempat jawab. Okay. Alright. So kita akan bincang 9, 10, 11, 12, sempat kot lagi 10 minit. Okay, so ini saya laju sikit lah Okay, so ini dikata dalam rajah di sebelah, O ialah pusat bulatan, cari nilai X rajah itu. So ini dia agak confuse sikit sebab awak kena tahu atas ni dulu yang kita boleh cari. Ini boleh cari 110 sebab sini sama kaki. So automatik sini pun 35. So 180 tolak 35 tolak 35 dapatlah dekat sini 110. Untuk dapatkan dekat P 110 bahagi 2 dapatlah 55. Okey. So sekarang dah tahu 1 segitiga 180 kan. So kita dah tengok lengkap dah segitiga ni. Ada dekat atas ni. Sini pun dah cukup, sini pun dah cukup. Cuma tinggal X saja. So 180 tolak 35 ini tolak 30 tolak 35 tolak 55 dapatlah 25. Dengan syarat awak kena tahu dulu P tu berapa. Kalau awak tak jumpa P tu berapa, awak tak boleh siapkan soalan ni. Okay? So itu nombor 9. Okay, nombor 10. Okay, dia kata cari nilai X dan panjang MN. So mula-mula kena cari nilai X. Sebab kalau tak jumpa soal, apa tu? Soalan nombor 1 Roman ataupun nilai X, awak tak boleh jawab berapa panjang MN. Sebab kita akan guna teorem Pythagoras. Okay, so untuk cari X, dah tahu ini adalah diameter. Ini adalah diameter. So bertentangan dengan diameter, confirm 90 darjah. Okay, ini maksudnya lengkuk sama. So kalau share lengkuk sama, confirm dia punya sudut pun sama 28. So kita pun boleh terus 180 tolak 90 tolak 28 tolak 28 sama dengan X. X sama dengan 34. Itu satu Roman. Okay, dua Roman kita nak tahu panjang MN. Padam. Kita nak tahu sekarang panjang MN, which is yang ini. So kita nak pakai X lah, sudut X ni, so ini apa dia punya opposite, bertentangan. Yang dah tahu hypotenuse. So kita akan pakai soh, opposite dengan hypotenuse. So sin 34 sama dengan X per 13. Sebab 6,5 tambah 6,5, 13. Kat sini dia bagi tahu jejari 6,5, bukan diameter 6,5. So jejari nak pergi diameter kena darab 2. So kita pun kira masuk kalkulator, tak payah sibuk nak kira pakai tangan ke apa. Kita akan masuk dalam kalkulator sin 34 darab 13. So dapatlah jawapan 7.27 cm. Dia 7.26 something lah. Tapi panjang, so kita bundarkan 7.27 cm. So settle nombor 10. Okay, next nombor 11. So ini pun pening juga. Apa, ini saya dapat jawapan. Okay. So untuk cari satu Roman dia tak pening. Satu Roman cari T. Dua Roman Q, tiga Roman U. Okay. So cari T dulu. P, T, R. P, T, R. Ini tak susah sangat sebab kita dah tahu dah.
dia punya panjang lengkuk yang sama lah ni. 98 kan. Okay, so saya kira 180 tolak 62 tolak 20. Sebab dekat sini dah tahu 20, sini dah tahu 62. So boleh carilah T ni berapa. Pakai satu segitiga 180. So settle 98. Okay, untuk dua Roman. Okay, untuk dua Roman, kita nak tahu RQS. RQS. Okay, sini dah tahu 20. Lepas tu, kita dah tahu apa lagi ya? RQS. Okay. Kita tahu RPS. Okay, tak boleh. RPS tak boleh pakai. Sebab dia duduk dekat luar bulatan. So, kita tak boleh pakai. Yang kita boleh pakai panjang lengkuk semua tu hanya kalau bulatan tu, sudut tu ada dalam bulatan saja. So, jangan salah lah. So, jadi saya buat 180 tolak 98. Okay, saya rasa saya tahu kenapa saya dapat 98. Ini 62, ini 20. Sebab sama. Sebab dalam ni sebab ni. Dia dapat 20 tadi. Sebab QST dengan QST dengan QRT dia panjang lengkuk yang sama. So kalau sini 20, automatik lah belah sini pun 20 juga. So sini 20, sini 62, sini tak tahu berapa kan. So 180 tolak 98, 62, sorry. 62. Sekejap. Okay, saya kira ni. Memang perangai ni. Kita tak apa sikit dulu. Lagi 4 minit lagi. Sekejap saya explain balik. Okay, nombor 12. Jelas Okay, 12. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O. AC dan BOD ialah satu garis lurus. So kat sini dia dah bagi tahu dah. Ni sama panjang. Kalau sama panjang, ini segitiga sama panjang semua. Confirm sudut sama. Macam mana nak tahu sudut tu berapa? 180 bahagi 3. Dapatlah setiap sudut ni 60. Ini 60, ini 60, ini pun 60 juga. 3, 60. Okay, so kita nak cari X. So 60 dah dapat. Okay. So ini adalah dia punya diameter. So bertentangan dengan diameter 90 darjah. Itu yang pertama. Okay, so dah dapat 90 darjah. And then ini 60, ini 90, ini tak tahu berapa. Kenapa kita beria nak cari dekat B? Sebab kalau awak perasan, ABD sebenarnya sama dengan ACD. ABD sama dengan ACD. So sebab itulah kita beria sangat nak cari dekat B ni. Sebab tu kita beria nak cari dekat B. So 180 tolak 60 tolak 90 dapatlah 30. So 30 ni sebenarnya dekat DBA ni. Tapi DBA kan sama dengan DCA. So dapatlah X ni sama dengan 30 juga. Faham tak nombor 12 ni? Ada soalan? Nak tanya? Tak boleh. Ada soalan? Okey. Ni boleh salin dulu lah. Mana yang tak sempat salin? 10, 11, 12. Okey, untuk next class, kita akan sambung lagi. Tapi tolonglah buat dulu. Saya boleh je nak bagi awak masa. Yang AOB, cikgu dapat macam mana? Okey, AOB saya dapat macam ni. Padam ni. Kita kan dah tahu 90. Sini 60. Sebab dia segitiga sama kaki kan semua ni kan. So 60, dah tahu. Sini pun 60. So kita abaikanlah yang ni tak nak tahu. Okay. Ini diameter. So bertentangan dengan diameter 90 darjah. So kat sini dah 90. Ini 60. Ini satu segitiga. So 180 tolak 60 tolak 90. Dapatlah 30. Dapat tahu ni?
Okay, faham. Okay, ada soalan semua? Sebelum saya end ke kelas? Sekali lagi saya minta maaf sangat semalam tak buat kelas. Sorry ya. Okay, so tolong apa saya nak. Nombor 11 tu. Okay, nombor 11 ni nanti lah kot. Kita explain nanti. Saya dah siap dah. Saya tahu saya buat apa tadi. Betul saya tak lupa pula. Okay, so nanti tolong siapkan yang 6.2 dengan 6.3. Tak apa cikgu, saya faham. Sorry yang saya minta maaf sangat. Okay, so tolong doakan saya. Jumaat ni saya akan mendirikan rumah tangga. Betul. So saya akan mendirikan rumah tangga betul eh. Jumaat ni saya akan kahwin. So minta tolong doakan saya. Dipermudahkan segala urusan. So doa-doa korang mana tahu ada yang makbul ke kan. Okay. So itu saja. Saya akan kahwin. Bye. Okay, itu saja kelas kita untuk hari ni. Jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Thank you. Sama-sama. Sama-sama.